Okey, so ada tak siapa-siapa yang nak start dulu? Nak tanya mana-mana soalan? Sekarang kalau tak nampak saya punya skrin bagi tahu tau. Okey, kalau chapter 2 ni, kalau ikutkan untuk topik chapter 2, saya rasa dia start dengan terus dengan graph ke? Ataupun definition velocity semua dulu? Saya tak ingat lah. Siapa yang ada notes, cuba share. Dia start definition distance, displacement. Okay, so maksudnya distance, displacement, velocity, speed, betul tak? Ya, madam. Average speed, Okay, velocity. yes. So awak kena tahu untuk bezakan apa itu distance dengan displacement, apa itu speed dengan velocity dari segi kuantiti, scalar dengan vektor. Kemudian kena tahu juga apa beza velocity, apa beza average velocity, apa formula bagi kedua-dua ini. Okay, so acceleration, kalau acceleration tak ada masalah sangat sebab dia hanya fokus kepada satu formula sahaja. Okay, V minus U over T ataupun formula buat. Ini adalah formula yang sama untuk acceleration. Cuma untuk average velocity dengan velocity je yang kita kena betul-betul bezakan dia punya formula. Kalau velocity mesti menggunakan apa formula velocity? Displacement over time lah. Kan? Okay. Ya, madam. Kalau average velocity, dia lebih kepada total displacement, total distance travel, total S over total time. So, kena cari total dulu. So, itu merujuk kepada average. Merujuk kepada average lah. Okay. Kalau velocity, dia terlalu general dekat sini. Okay, velocity kat sini terlalu general. Dia boleh jadi instant velocity. Okay, so instant pun ada lagi satu term yang awak kena tahu juga. So, kita ada dua. Instant V, velocity at specific time. Dengan instant A, acceleration at specific time. So, kedua-dua ni mesti with respect to time. Okay, selalunya dia akan bagi soalan berbentuk equation dalam equation in terms of time. So itu antara soalan-soalan yang diberi, dan yang kedua dia akan bagi soalan dalam bentuk graph. Dia suruh cari at specific time berapa value velocity ataupun acceleration. Okay, so itu untuk term-term bagi chapter 2 lah. Kemudian saya rasa dia akan terus proceed kepada graph, betul tak? Macam mana nak sketch graph S against T, V versus T, kan? Betul ke? Kalau siapa yang ada note? Okay, so V versus T, acceleration versus T. So ketiga-tiga graf ni kena master. Okay, dan selalunya antara graf-graf, antara line ataupun curve yang kita guna, contohnya macam ni, ataupun constant, ataupun begini. Ada juga begini, ada juga begini. Okay, so tu antara curve-curve yang kita kena tahu. Okay, so paling senang adalah yang constant begini. So tengok pada y-axis value apa, dan value tu akan jadi constant. Okay, alright, so itu yang paling senang. Kemudian kalau line yang begini, okay, tengok melalui triangle. Kalau triangle kita constant macam ni, bukan value yang constant, tetapi gradient yang constant. Okay, so bila kita dah start buat triangle, bermaksud kita kita sedang interpret dia punya gradient. Okay, kita sedang interpret dia punya gradient. Ni atas sikit lah. Okay, sama juga untuk yang berbentuk curve macam ni. So, untuk berbentuk curve, nak buat triangle, buat base yang sama. Sama size base dia, lebih kurang. So, awak akan tengok height dia berbeza. So, bila awak nampak height dia berbeza, menunjukkan gradient dekat sini, increase or decrease? Siapa tahu? Increase or decrease? Bila height kita tinggi.
Increase. Increase. Okay. So yang ni Increase. pertama. Buat buat base yang sama. Okay, awak akan tengok height dia berbeza, menunjukkan bila height of the triangle, ketinggian triangle tu berbeza. So menunjukkan gradient dia decrease lah dalam kes ni sebab height dia berkurang. Apa saya punya pen ni? Okay, berkurang. Okay, so kenapa saya asyik ceritakan tentang gradient? Okay, kenapa saya asyik ceritakan tentang gradient? Disebabkan ketiga-tiga graf dekat sini, apa yang kita nak analyze, selalunya kita akan analysekan gradient dia. Okay, so untuk S versus T, gradient untuk S versus T, M adalah simbol bagi gradient. Okay, gradient untuk S versus T mewakili kuantiti apa? Siapa Velocity. 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 Ya, sebab tu saya selalu ingatkan bila tengok curve, bila tengok graph, kita tengok gradient dia dulu. Okay, so macam mana nak tengok gradient? Banyak kali saya remind lukis di triangle tu. Sebab daripada line, awak tak nampak sebenarnya gradient. Awak mungkin tahu gradient dia adalah velocity, tapi awak tak tahu sebenarnya gradient dia bertambah ke, berkurang ke, ataupun kosong. Kalau contoh gradient dekat sini, siapa boleh beritahu saya gradient untuk line yang horizontal begini, gradient dia apa? Zero. Untuk horizontal line begini, kita tahu yang constant. Okay, tetapi bukan gradient yang constant. Value y-axis kita constant. So, contoh kalau kita plot graph dekat sini. So, value di sini yang constant. Okay, so contoh ini adalah S. So, S yang constant. Okay, tetapi dari segi gradient pula, lagi sekali gradient dia apa? Zero. Zero. Kenapa zero? Sebab awak tak boleh lukis pun triangle pada line tu. Kalau awak boleh lukis triangle pada curve ataupun line, macam dekat atas ni, bermaksud gradient dia ada Zero. value. Okay? Lambat sikit yang reply zero tu. Okay? So horizontal line begitu, zero. Kalau digantikan axis ni dengan velocity, contoh. Okay? So velocity yang constant. Tetapi gradient dia kosong. Okay, kita balik semula kepada graph dekat sini tadi. Kalau S versus T, gradient dia adalah velocity. Kalau V versus T, gradient dia adalah Acceleration. acceleration. Good. Okay. Acceleration. Ada lagi satu yang kita boleh tahu tentang V versus T. Yes. Kita bukan boleh tahu dia punya gradient je. Kita boleh, Area. yes, kita boleh tahu dia punya area under the graph. So area under the graph mewakili apa? Displacement. Displacement. So benda-benda ni kena hafal lah. Total displacement. So untuk A versus T pula, ada tak apa-apa information yang kita boleh dapat? Gradient dia, ada tak kita cerita tentang gradient untuk A versus T? Boleh dapat velocity. Boleh dapat velocity. Macam mana dapat velocity? Daripada A Area under versus the T. graph. Ha? Area. Area. Pandai. Okay, so area juga. Okay, so area adalah dia punya velocity. So, benda-benda ni kena hafal. Wajib hafal. Okay, kalau tak hafal, awak tak tahu macam mana analyze graph tu. Macam yang saya dah explain dekat sebelah tadi. So, in general, itulah berkaitan dengan graph. Dan last Madam. kali, ya? Apa dia? Ada soalan? Kalau gradient dia zero, jadi Aha. velocity pun zero kan? Tengok graph apa? Acceleration pun zero kah? Graph apa? Zero Itu lah apa? semua. Yang horizontal tu je, yang graph ST, Okay. S against T. As against T. Katakanlah yang kat sebelah ni, sorry. Yang dekat yang saya sedang padam ni, dia punya ni adalah S versus T. Itu ke? Kan? Betul tak? Betul ke? Kita tengah cerita pasal gradient apa ni? Line yang horizontal ni ke? S versus T? Apa yang tadi? Miao ke? Iya, madam. Okay, betul ke? S versus T, kemudian dia punya line tu horizontal. Iya, iya. Okay, so soalan awak tadi, apa dia? Apa soalan awak tadi?
Eliza. Ya, madam. Apa dia semula? Tak clear. Ya, betul. Tak clear sangat. Jadi gradient dia 0. Okey, betul. Gradient dia kosong. Macam yang kita cakap tadi, tak boleh lukis triangle. Lepas tu? Okey, soalannya. Ada soalan? Mia punya line tak okey kot. Bukan saya tuh, madam. Bukan Tapi awak. dia tanya pasal kalau graf yang lurus tuh, yang horizontal, maksud dia semua dalam sana zero, acceleration, velocity, Oh, okey. zero, itu dia tanya. Itu dia tanya. Oh, okey. So, balik pada soalan tu tadi, dia tanya kalau untuk graf S versus T ni, contoh S versus T, kemudian kita punya line horizontal. Kita tahu gradient dia kosong, so adakah bermaksud value velocity kosong, value acceleration kosong? Okay, so first kali kita kena tahu gradient untuk ST adalah velocity. Okay, gradient untuk ST adalah velocity. Jadi, bila gradient kosong, memang automatically kita punya velocity dalam kes ni pun akan jadi kosong. Okay, so soalan dia lagi, adakah acceleration pun kosong? Okay, so kena fikirlah, kalau velocity kita kosong, selalunya memang acceleration kita zero. Okay, selalunya acceleration kita memang kosong. Dia bergantung sebenarnya. Okay, so kita kena faham macam mana journey bagi graf ni. Okay, so untuk curve yang ini, okay, horizontal line seperti ini, dia berada pada contoh, this is 10 meter. So, pada time 5 second, for example, objek ni maintain dia punya position at 10. Adakah dia sedang bergerak dekat situ? Kalau kita imagine, siapa boleh respon? Kalau dia maintain pada position 10 meter, adakah objek tu sedang bergerak? Tidak. Tidak kan? Obviously tidak bergerak. So, bila tidak bergerak, logiklah kita kata velocity dia kosong. Bukan sahaja kita hafal, disebabkan gradient dia adalah kosong, okay? V kita pun kosong sebab kita tahu, kita boleh relate yang objek tu tidak bergerak sekarang. Dan lagi satu, kalau objek tu tidak bergerak, macam impossible dia akan ada acceleration. Okay? Impossible dia akan ada acceleration. So, ini contoh yang awak boleh relate dari segi dia punya, macam mana dia punya movement. Okay, so kita tak boleh simply assume, okay, V kosong, A kosong. Okay, at least awak kena relate juga. Sebab untuk acceleration ni dia special sikit tau. Kenapa special? Sebab A ni dia ada formula V minus U over T. Buat change in velocity over time. Jadi, kita boleh kata A kosong apabila kedua-dua kuantiti V dengan U ni kosong. Dalam kes ni memang kosong sebab tak bergerak. Initial and final velocity dia zero. Ada juga kes final velocity yang zero tapi initial dia ada value. Jadi dekat situ kita tak boleh assume A kita kosong. Sebab at least salah satu ada value. Boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh? Walaupun macam in general, tapi saya just nak awak dapatkan konsep untuk chapter 2 sahajalah. So last kali dalam notes chapter 2, kita belajar 3 formula kinematics. Apa formula tu? Yang saya selalu sebut? Apa? Boleh respon? Buas. Tutat. Yes. Buas dia ada square, jangan tertinggal. Sutat. Okay. So dalam list of formula yang saya bagi file dekat awak ada dalam file PYQ tu ada list formula. Kemudian dia ada tambah lagi satu formula. Perasan tak? S equals to half U plus V times T. Ada perasan tak formula ni dekat dalam syllabus kita? Dalam syllabus kita tak belajar tu, tapi dalam list formula exam tiba-tiba diberi. Sebab ada yang tanya saya beberapa orang, kenapa ada formula ni? Okay, so formula ni pun sama, formula kinematics, formula yang keempat. Tetapi dia sebenarnya adalah derivation bagi formula-formula dekat atas ni. So ada step untuk dapatkan formula ini. So that's why formula ni kita tak belajar pun. Sebab formula ni sebenarnya shortcut sahaja untuk cari apa-apa. Kita still boleh guna ketiga-tiga formula ni
step by step untuk dapatkan apa yang kita nak tanpa menggunakan formula yang keempat sekalipun. Tapi kalau nak guna sebab dia ada dalam list formula, tak ada masalah. Tapi kalau tahun ni dia tak keluar dalam list formula pun sepatutnya tak ada masalah lah sebab kita tak belajar pun formula tu. Okay? So itu formula kinematics. Okay, so untuk kinematics juga kita ada belajar dua jenis. Satu yang melibatkan horizontal motion yang senang bagi saya, dan satu lagi melibatkan vertical iaitu free fall. So free fall yang penting dekat sini adalah kita punya acceleration. Berapa value acceleration kita untuk free fall? Negative 9.81. Negative 9.81. Okay. So, negative 9.81 ni sebenarnya adalah negative G. Okay, G punya value adalah 9.1 disebabkan A kita yang negatif, so kita letaklah negative sign. So, banyak kali saya remind formula-formula di atas ini, ketiga-tiga formula yang saya highlightkan ini, okay, masih applicable untuk free fall. As long as awak just gantikan A ni ke dalam mana-mana formula di atas ni. Was, butat dan juga sutat. Jangan lupa negative sign. Okay, sebab saya dah perasan since kita dah lama tinggalkan kinematics punya chapter, ada tiba-tiba yang come out dengan formula V equals to U minus GT. Tiba-tiba dia substitutekan G. Okay, tapi bila saya tanya, dia tak berapa clear dengan equation ni. Okay? Okay, so saya tak suggest. Kenapa saya tak suggest? Saya dah explain dulu. Waktu kita belajar chapter 2. Saya tak suggest menggunakan formula kinematics dalam G. Okay, saya just suggest untuk kita guna formula yang kita belajar di atas ini. Okay, buat sutat dengan buas dan masukkan A negative 9.81 kalau kita tahu situation tu adalah free fall. Okay? So tak perlu fikirkan banyak sangat formula. Kita fokus pada formula, satu formula tapi kita sesuaikan mengikut situation. Sama ada dia adalah horizontal ataupun free fall punya motion. Okay, so saya rasa saya dah buat conclusion untuk chapter 2 in general. Jarang sebenarnya saya nak buat summary macam ni. So bertuah lah awak hari ni saya buat summary untuk awak. Selalunya kalau ada student yang minta saya buat summary kan, mesti saya kata awak balik baca dulu. Esok saya test. Barulah. So dia jarang minta saya buat summary. Hari ni korang bertuah lah. Sebab saya buat summary untuk korang. Okay. So boleh kita start dengan soalan chapter 2. Chapter 2 hari ni. Ada tak mana-mana yang nak tanya soalan? Ada? Yang mana yang sempat lah. Yang mana yang korang dah sempat buat. Yang perlu tanya. 2007-2008 punya session, madam. Okay, soalan mana? UPS or bukan UPS? Kalau yang tak ada label UPS ni maksudnya PSPM. Okay, kenapa ada UPS, ada yang tak ada UPS? Zaman dulu punya syllabus, dia ada ujian pertengahan semester. Dia ada 2 kali test. Dia tengah-tengah SEM dengan di hujung SEM. So dia ada 2 session yang tahun yang sama, dia ada 2 PSPM. Satu dia panggil UPS, satu lagi PSPM. Okey, tadi soalannya 0708. Kemudian yang mana satu? Soalan 10. Soalan 10. Siapa tu orangnya? Tak dapat detect lah suara awak. Iya. Oh iya. Okey, soalan 10 yang ni lah kan? Betul? Ya. Okey, so soalan 10, soalan dia ada kat bawah ni. Soalan yang mana, Iyad? Yang nomor 2. Yang A2. nombor 2, A2. A2. Okey, kalau kita tengok graf yang diberi dekat atas ni adalah graf apa? X tu merujuk kepada displacement Kalau tak tahu, tengok pada unit dia. So, ini adalah displacement against time. Okay, kemudian yang nombor 2, dia tanya average speed for the time interval 1 second to 4 second. Okay, tadi saya ada recap balik, siapa yang sempat. Apa formula average speed? Average speed dengan average velocity ni dia guna formula yang sama. Okay, so soalan dia nak average speed ataupun velocity
between 1 second to 4 second. So ini soalan dia. Okay, so saya rasa tu je soalan dia. Alright, so formula. Siapa boleh beritahu saya formula untuk average speed? Bila ada perkataan average, formula dia jadi macam mana? Distance over time taken. Okay, so Total time taken. dia kena lebih spesifik sikit. Total distance, total time tu dah betul. Total distance, okay, ataupun total displacement over total time. Okay, so bila kita kata total ni, kita kena refer kepada condition dia. Dia bukan nak the whole journey for 6 second. Kalau according to graph memang dia bagi 6 second. So sekarang dia bagi between 1 second to 4 second. So 1, 2, 3, 4. Sampai di situ sahaja. Okay. So, jangan terfikir untuk cari gradient. Okay. Kenapa terfikir untuk cari gradient? Disebabkan oleh gradient pada line pertama dengan gradient pada line kedua dan ada lagi 4 second line ketiga, gradient dia kesemuanya gradient punya value berbeza. Jadi, yes kita tahu gradient untuk graf S versus T, okay, gradient dia memang velocity. Tetapi, apabila dia minta kita cari average, kita tak boleh gunakan gradient. Okay, kita tak boleh gunakan gradient. Disebabkan, ingat, setiap line tu ada gradient yang berbeza. Line yang pertama, from 1 to 2 second, ada satu value yang berbeza. From 2 second to 3 second, gradient dia berbeza. 3 second to 4 second, gradient dia berbeza. So, ada 3 value velocity. So, impossible untuk kita cari average kat situ. So, wajib menggunakan formula. Mesti cari berapa total distance ataupun displacement yang dia dah travel dan berapa time taken yang dia ambil untuk travel banyak tu. So, selalunya kalau average speed, kita guna distance lah. Kalau average velocity, kita guna displacement. So, itu relation antara scalar dengan vector quantity. So, kita tengoklah untuk first journey dulu. Line yang pertama ni, from 1 to 2 second. Okay, from 1 to 2 second. Semua orang fokus kepada graph So, ini adalah S. Ataupun distance, travel. Ataupun displacement. So, from 0 to 2 second, berapa jauh dia dah travel? Untuk 4 meter. Untuk curve yang pertama, buat blue color lah pula. So, untuk curve yang pertama, S dia adalah 4 meter. Okay, sebab y-axis kita adalah displacement. And then, from 2 second to 3 second, berapa jauh dia travel? Siapa boleh congak kat situ? 7 meter. 7. Kalau ikutkan 4, 3, 7 lah kan. Tetapi dekat dalam case ni, kita dah kena consider dia punya negative sign. Kita kena consider dia punya negative sign. Okay. So, macam mana kita nak imagine journey ni? Objek ni, macam mana dia punya movement? Okay, dia start from 0. Sorry, apa? Ada madam, nak ada. Dia start from 0. Dia travel 4 meter. Okay, this is 4 meter. Untuk the first 2 second. Okay. So, katakanlah kita ambil sini sampai sini dulu. Okay, di sini. Macam mana dia punya perjalanan ni? Dia travel 4 meter tapi ke arah mana? Ke arah bawah. Ke arah bawah. Mana boleh ke arah bawah? Sekarang saya tengah consider horizontal. Ke kiri. Ke kiri. Yes. Left. Ke kiri, betul. So, 0 to 4 untuk first part of the journey ke kanan sebab positif. Itu yang pertama, positif dan dia ada value daripada 0 kepada 4. Tetapi untuk yang kedua, katakanlah kita assume sampai sini je dulu. Sampai sini saja. Okay. So, daripada sini sampai sini, dia back to 0. Bermaksud dia patah balik journey dia.
Okay, bermaksud dia patah balik journey dia sampai kosong. Tapi dia dah travel berapa jauh tu? Berapa meter? 4 meter. Adakah 4 meter? Total distance yang dia dah travel? 8 Cakap ni. meter. 8 kan? Kecuali diminta displacement. Sekarang kita fokus kepada distance. Sebab kita nak average, speed. Okay, speed bukannya velocity. Okay, mungkin saya confusekan awak sebab saya tulis atau velocity dekat sini. Sebab formula dia sama je. Cuma bezanya sekarang, kalau kita guna speed, maksudnya kita guna distance. Dia skala dengan skala, vektor dengan vektor. Okay? Boleh ke follow apa yang saya tengah cerita sekarang? Ke tak boleh? Boleh, madam. Boleh. Saya tambah lagi satu formula average velocity lah supaya korang tak confuse. So ini adalah total displacement over total time. Okay. Itu bezanya. Okay, itu average velocity dengan average speed. So ini total distance. So sama je, lebih kurang je. Yang penting menggunakan formula. So sekarang kita nak total distance. So daripada 0 sampai 2 second, from 0 to 2 second tadi, dia dah travel 4 meter. Okay, so dia dah travel 4 meter. Kemudian, daripada 2 second, okay, daripada point ini, sampailah point ini, kita fokus satu-satu dulu. Dia kembali semula kepada point kosong. Bermaksud dia dah patah balik. Okay, so sekarang ni total jarak dia dah berapa? Tadi lagi sekali? 8 meter. 8 meter. Okay, dah 8 meter. Okay, so kalau total distance 8 meter. Saya tulis dekat tepi ni sikit lah untuk bezakan. Kalau total distance 8 meter. Kalau total displacement, siapa tahu berapa? 4 meter. Okay, dia start daripada sini, dia pergi, dia patah balik, dia stop pada tempat yang sama. Berapa tu? 0. Zero. 0. Kena study balik apa maksud displacement. Displacement adalah shortest distance between initial point and final point. Jadi kalau dia start pada position yang sama dan dia berakhir pada position yang sama, bermaksud displacement kita zero, total S kita zero. Okay? So itu saya just nak bezakan distance dan displacement. Tapi kita tak habis lagi nak bincangkan kita punya total distance. Okay, kita teruskan. Daripada sini sampai sini pula. Daripada 3 second ke ni? Tak sampai 3. Daripada sini sampai 3 second. Ini. Berapa jauh dia travel? Berapa jauh? Siapa boleh respon? 11 meter. No, daripada sini. Start daripada sini. 3 Sampai meter. berapa meter? 3? Ya. 3 meter. So direction dia ke kiri ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. So daripada sini dia continue lagi ke kiri. Another 3 meter. Okay. Dan terus lagi kita nak sampai 4 second. Last kali. -3. Ada tak jarak yang dia travel? Ada. Ada? Tiada. So dia maintain at 3, betul tak? Ya. Betul. Dia maintain -3. So saya kena letak negatif sebenarnya kat sini. Supaya awak lagi clear. Kita punya number line. Dekat sini positif, dekat sini negatif. Okay, so -3. So kat sini sebenarnya dia tak travel. No movement pun. Okay, so the last 3 to 4 second ni no movement. So 3 to 4 second no movement. Kenapa no movement? Sebab dia maintain je at -3 punya position. Jadi untuk kita buat conclusion, kita nak distance Yang pertama dia dah travel 4 meter. Yang kedua dia dah travel 4, tambah lagi 3, 7 meter. So betul lah siapa yang bagi tahu saya 7 meter tadi. Kenapa saya tak consider negatif?
Sebab kita nak total jarak travel, total distance. Okay, lagi sekali kita perlukan total distance so that kita boleh cari average speed. Kita bukan nak average velocity tetapi kita nak average speed. Okay, dan journey yang ketiga, okay, from 3 second to 4 second yang no movement tadi, ada S tak? Ada S tak? Nggak ada. Kosong. Betul? Okay. So, Hmm. kita kena totalkan ketiga-tiga distance travel. S total kita equals to berapa? 11 meter. 11. Yes. Okay, so nak cari average speed, kita dah ada total jarak which is 11 meter. Kita kena bahagi dengan berapa time kita? Ha. 1. 4 second. 4 second, dia daripada 1. Oh, dia daripada 1 bukan daripada 0 One, madam. Oh, daripada 1 lah. Daripada 1. Daripada 1 bermaksud dia start dekat sini. Ya, dari 2. So, first kali tadi 2 sahaja. Betul tak? So, total jadi berapa? 9. 9. Ya. So, teruskan lagi. So, 9 meter divided by berapa? 4 minus 1. Berapa jarak interval tu? Daripada 1 second kepada 4 second. 3. 3. So, just tolak je. 4 minus 1 second. Okay. Tak dapat ke jawapan dia? Salah je saya ni. 3 meter per second. Betul tak jawapannya? Betul? Betul. Betul. Alhamdulillah. Nasib baik tak sia-sia saya punya effort. Betul juga. Okay. Boleh ke follow? Macam serabut gila saya punya drawing kan. Yang baru masuk mungkin tak faham kot. Dia kena stay daripada awal. Dia kena keep track. Apa yang saya tengah ajar daripada awal baru korang dapat. Saya tengah menjawab soalan yang kedua dalam yang ni. Okay? Okay, boleh Iyad menjawab tak soalan awak? Boleh, madam. Okay? So, korang kena tengok daripada awal kalau nak tahu pasal soalan ni. Sebab ada mistake tadi. Mistake dari segi dekat sini. Kenapa saya tukarkan jadi 2 meter? Sebab kita tak perasan time tadi. Daripada 1 second. Okay, ada soalan lagi tak nak tanya untuk soalan 10 ni? Sebelum kita proceed pada soalan lain. Tak ada? Semua orang okay? Okay, so saya assume okay. So soalan ni ada lagi tak Iyad nak tanya? Tak ada? Soalan 3 lah, madam. Soalan 3. Instant velocity. Instant velocity ni mesti dia merujuk pada time. Velocity at particular time. So, soalan saya, macam mana nak cari velocity pada graf S versus T? Macam mana nak cari velocity untuk graf S versus T? Gradient. Yes, gradient. Okay, so saya padam ya. Okay, untuk graf S versus T kita kena cari dia punya gradient. So, 2.5. 2.5 is somewhere here. Ini 2, ini 3. So, 2.5 berada di tengah-tengah ni. Macam mana nak cari velocity? Pada instant velocity at time 2.5 second. Okay, soalan dia nak cari velocity at 2.5. Maksudnya kita kena cari gradient. So, gradient yang kita kena cari adalah gradient point ini. Dia lies on the same line. So, ni line dia. Boleh tak kita cari gradient line ni? Boleh. Boleh tak? Adakah kita kena wajib ambil point ini untuk cari gradient? Gradient kan y2 minus y1, x2 minus x1. Wajib tak kita ambil point tu? Tak. Tidak wajib. Okay, sebab kita tak pasti pun exactly 2.5 tu di mana. Yang kita pasti point ini, berapa point ni punya koordinat?
0, 4. Point ini yang kita sure lah. 0, -3. So ambil point lain, awak still dapat gradient line yang sama. Kalau dia nak point ini sekalipun, gradient pada point ini, awak still boleh ambil value yang sama. Sebab straight line, gradient kita constant. Okay, so boleh ambil sahaja mana-mana point. Dan gunakan formula gradient. Y2 minus Y1. Madam, Yes. kenapa zero? Mana 0? Bukan Ya Allah. dua. Thank you. Kenapa 0 kan? Ya Allah. Sebaik korang betulkan. Okay, so berapa ni? Point dia 2 Kan? 2 kan? Ya, madam. Okay, yang Madam, ni berapa? 3. Baik ada yang betulkan saya. Saya dah tak nampak tadi. Okay, so basically cari je, gunakan point yang confirm, gunakan koordinat yang confirm. Jangan sesekali gunakan koordinat yang tak confirm. Macam yang ni kita tahu 2.5 tu di sini. Tapi berapa sebenarnya koordinat dia? Tak kena pun line. Koordinat sebenar mungkin di sini. So tak tahu pun berapa value X dan berapa value Y. So tak payah guna point tu. Okay, walaupun dia nak di sini, kita tahu 2.5 tu lies between 2 and 3. So dia, motion dia adalah pada line yang sama. Okay? Boleh menjawab soalan tak? Boleh, madam. Bateri saya habis. Jangan. Okay. Okay, so terus lagi soalan. Ada soalan? Ada yang nak interrupt lagi? Cepat. Yang session 2010 and 2011. Okay, Iyad dah habis Okay ke? Saya tinggalkan soalan ni? Okay, madam. Okay. So 2010 and 2011. Siapa tu yang tanya? Me, Evel. Evel. Okay, Evel Y10. 10, 11 yang UPS ke yang atas ni? Not Yang ni? ya. Oh, No, di bawah UPS. Oh, UPS di bawah. Okay, UPS di bawah. Okay, apa soalannya? Yang mana satu? Dia ada banyak ke? 10, 11 dia? Oh, ada satu je. Okay. A1, A2. 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 Okay, so A2, apa yang dia cakap kat sini? Honeybee travels 2 kilometer looking for a nectar and return to its hive. Okay, kemudian is the displacement the same as the distance travel? Ini soalan bagus, soalan basic yang kalau tak sure, maksudnya susah untuk awak faham benda-benda lain. Yang ni kena faham dulu. Sebab ini adalah basic. Tak silap saya dalam page pertama dalam notes chapter 2 untuk bezakan distance and displacement. Honeybee. Okay, dia sama macam yang saya explain kat atas tadi, Abel. So honeybee, so ni objek kita, haiwan tu, ni bee tu, travels 2 kilometer, katakanlah ini nectar dia. Okay. So dia bergerak ke sini. Okay, so hive tu dia punya sarang lah kan. So ini hive dia. Okay, returns to its hive. So dia travel balik. Kembali kepada hive. So dia travel balik ni berapa kilo? Adakah sama jarak dengan dia travel pergi? Sama tak? Tidak. Dia tambah 2 ke? Tak, maksud saya jarak untuk dia balik tu sama tak dengan jarak untuk dia pergi ke arah nectar ni? Iya. Sama 2 km. Yes, sama 2 km. So, dekat sini kita faham. Okay, total distance kita adalah total jarak yang dia travel. So, total distance berapa? 4 km. Okay, good. Total displacement. Okay, so total displacement. Kita guna S, simbol untuk displacement. Berapa? 0. 2 km only. Ada yang confuse lagi. 2 km or 0 km? Kosong. Oh, 0. Tadi kan saya Kosong. kata total displacement ni, siapa boleh bagi definition total displacement? Shortest distance Okay, shortest distance from? from initial position to the final Yes, position. from initial
to final point. So itu je yang awak kena ingat untuk total displacement. Okay, so kita tahu dia punya point asal di sini, hive. Point akhir pun berakhir di point yang sama, hive juga. Jadi kita akan kata tak ada pun displacement. Sebab shortest path dia akan jadi kosong. Okay, tetapi jarak yang dia dah penat-penat travel tadi, pergi patah balik adalah 4 km. So, Avel, kalau soalan tanya is the displacement the same as the distance travel, awak rasa sama ataupun tidak? Sama. Is the displacement the same as distance travel? Tidak sama. No. Sama tak? Eh? Displacement Tidak kita sama. berapa? Displacement kita berapa, Evel? 0. 0. Total distance yang B travel? 4. 4. Jadi adakah dia sama value dia? Tidak. Okay, so menjawab soalan ni, mestilah kita kata tak sama. No. Kenapa? Macam mana nak explain? So, tunjukkan calculation yang kita dah buat ni tadi. Okay? Sebab total distance kita 4 km. Sebab 2 plus 2. And then total displacement pula is actually definition dia shortest distance from initial to final. So, that means dia punya total displacement will be 0. So, itu dah menjawab soalan ni. Okay? Boleh, Avel? Jawab tak soalan awak? Jadi yang ni soalan ni kasih tulis jadi punya calculation terus begitu aja. Tidak payah lagi kasih Tulis hurai-hurai. calculation tu dan awak mestilah nak explain. Betul tak? Macam mana awak dapat 4 km? Okay? Kemudian awak explain pula dia punya displacement tu shortest path between initial to final. So obviously 4 km dengan 0 tu tak sama. So explain dengan cara awak buat calculation tu lah. Buat explanation sikit, conclusion dekat bawah tu. Okay. Boleh? Madam, Ya? Boleh. mau tulis lagi kayak macam garis-garis tu ataupun tulis je total distance dia 4 km. Garis yang ni ke? Ya. Tak perlu pun. Yang ni saya nak tunjuk kat awak je. Yang penting dekat sini. Thank you, madam. Okay. So, lagi ada soalan? Ada tak yang nak bertanya? Tak ada? Dah, tu je. Ramai Madam. dah. Ya? Madam. Saya? Saya dengar ni. Soalan Soalan? 2007 2008 yang UPS tu. 07, 08. Okay. Question 2, A1, A2 ataupun B? A1. Okay, Sama A1. Okay, soalan dia, is it possible for an object moving at non-zero velocity has zero acceleration? Non-zero maksudnya ada value lah. Velocity kita ada value, tetapi acceleration kita zero. Boleh ataupun tidak? Okay, saya bagi satu situation ya. Orang lain cuba fikirkan. Ada satu objek, okay, an object moving with constant velocity of 75 ms negative 1, okay, an object moving with constant velocity which is 75 ms negative 1. What is the value of acceleration? Siapa boleh respon? 0. Acceleration kita 0. Kenapa 0? Constant. Okay. Senang kita hafal velocity constant mestilah kosong acceleration dia. Okay, mungkin untuk explain awak boleh guna formula Watt. Okay. Change in velocity over time. Okay. Initial velocity kita berapa? Dalam case ni. Berapa initial? 75. Okay. Final? Pun sama juga.
Yes. Sama sebab dia constant. Kalau kita tolak, bahagi je dengan berapa-berapa time, acceleration kita masih lagi 0. So is it possible for a velocity of non-zero velocity, dia ada zero acceleration? Possible tak? Possible. Possible. Okay, so untuk explain, nak explain dia, bagi tahulah situation constant velocity tadi. Okay, constant velocity tadi. Ataupun nak tengok daripada graf pun boleh. Awak nak buat explanation daripada graf pun boleh. Okay, nak dapat acceleration, kita mesti guna graf apa? Apa again siapa? Siapa tahu? V against T. Apa dia? Lagi sekali? V against T. Okay. So, kita punya V constant. 75, contoh. So, line kita kena straight. So, acceleration kita adalah dia punya gradient. So, gradient kita adalah acceleration dan value dia adalah ada triangle tak yang boleh lukis? Tiada, madam. Ada. Ada. So, awak boleh explain gradient of V against T graph which represent the acceleration is 0. Boleh juga explain macam tu. Boleh Jane tak? Jawab soalan tak? Boleh, boleh. Boleh eh? Okay. Lagi ada soalan yang sama tak Jane? Boleh tak Jane? Tak ada? Okay. A1 dah? A2 okay? Okay kan? Jane okay tak? Okay. Okay. So, yang lain? Lagi tahun-tahun yang lain? 2011 and 2012 again lah. Okay, lagi sekali. 11, 12. Okay, 11, 12 ni belum lagi. 11, 12 ada dua juga. UPS ke? Ataupun bukan? Ataupun PSBM? Sekejap. Di atas. Di atas, so PSPM lah. So B. Ini ke? Iya. Okay. Apa soalan dia ni? A ball. B1 or B2 or both? B1 lah. B1. Okay. A ball is thrown vertically up. Ni situation apa ni? Kejap ada orang call. Hello? Aha. You boleh naikkan ke atas tak? Oh, ya ke? Ada berapa barang? Ada berapa barang? Satu je. Okay, nanti saya turun sekejap Korang, ada parcel saya sampai. Madam ambillah dulu. Saya ambil dulu Korang, kita Okay, stop madam. recording dulu. Kita stop recording lah, nanti saya sambung. Okay, Sorry sangat. Benci lah. Chill, madam. 2011 and 2012. Question 2A. 11 and 12. 11 and 12? Oh, yang atas. Soalan yang sama tapi kat atas. Yes. Okay, kita tengok soalan ni. A plane travels at 3 times the speed of the sound. Okay, so plane tu travel 3 kali speed of sound. Okay, if the speed of sound in air, okay, dia bagi value, is 343. How far it travels in 10 minutes? So, dia bagi time. Okay, so sekarang, train ni travel 3 times the speed of sound. So 3 times 343. So itu adalah speed of the plane. Then benda yang awak kena tahu tentang speed of sound ni adalah constant. Speed of sound dia tak berubah tau. Ni adalah speed of wave. Speed of wave yang bila saya bercakap ni awak dengar. So suara saya ni sound wave tu travel with 343. So dia laju. Okay. So, how far it travel in 10 minutes? So, dia bagi time dekat situ. Okay, dia bagi time. So, time kita adalah 10 minutes. So, kita kena convert to second times with 60. So, 600 second.
Okay. So, untuk kita cari dia punya S. Okay. So, untuk kita cari dia punya S. Okay. Mungkin ada yang terfikir, kenapa tak guna formula buas dengan butat? Betul ke? Siapa yang tanya soalan ni tadi? Siapa tanya soalan ni? Taklah respon, nak tahu siapa. Siapa tadi? Masih Evel ke? No, Miss. Bukan. Siapa tu? Siapa yang tadi tu? Tak respon pun. Saya tengah explain ni. Dengar tak? Sekejap je. Okay. So, korang terfikir nak guna formula apa kalau soalan macam ni? Sutat. Cepat. Tapi kita tak ada acceleration. Oh ya kan? Betul tak? Basically, ke semua formula ada acceleration. So, tak ada acceleration. Tapi apa yang awak tahu tentang acceleration apabila saya cakap velocity dia constant? Acceleration dia pun zero. Acceleration Yeah. zero. Pandai, acceleration kita zero. So, awak boleh guna mana-mana formula, tetapi ikut yang sesuai lah. Okay? Yang sesuai lah. Macam contoh soalan ni, formula ini tak boleh sebab tak ada S. Okay? Mungkin formula ni tak boleh sebab tak ada T. So, tak boleh. So, the only formula yang kita kena guna memang sutat. So, acceleration kosong yang tinggal adalah formula dia adalah S equals to UT. Okay? So, formula S equals to UT ni sebenarnya formula yang sama dengan definition of velocity. V equals to S over T. Betul tak? Betul? Formula dia sama tak? Ya, madam. So, conclusionnya adalah apabila velocity constant, awak boleh guna definition of velocity punya formula kalau kita punya velocity constant. Okay, so tu conclusionnya. Okay, kalau tak tahu benda ni pun tak apa. Awak still boleh gunakan formula ini, tetapi awak kena tahu yang acceleration kita ni kosong. Baru kita boleh guna mana-mana formula yang sesuai. Antara ketiga-tiga tu. Boleh? Jawab tak soalan? Siapa yang tanya soalan ni tadi? Saya pula curious nak tahu siapa yang tanya. Siapa tu? Hashim ke? Okay. Apa dia Hashim? Soalannya? 2018, madam. 2018 Oh, last sekali. Kucing. Kucing. 18, 19 ke 17, 18? 19. 18, 19. Okay. Okay. Apa soalannya? A lah. Ada satu soalannya. Ya, itulah madam. Okay. Tak dapat jawab ke? Apa tu, Susah? madam? Susah? Saya tak pernah bagi soalan yang melibatkan reaction time ke? Tak ada, madam. Tak. Okay, mungkin dalam PST kot benda ni di-highlightkan. Sebab ini sebenarnya PSPM PST. Saya ambil according to your syllabus sahaja. Okay. So, kita tengok soalan ni. A car is moving with constant speed. Okay, itu point pertama yang penting. Of 80 km per hour when suddenly the driver sees a cat 50 meters straight ahead of the car. Okay. The driver's reaction time is 0.5 second. Okay, apa yang dimaksudkan dengan reaction time ni? Siapa tahu? Masa dia bergerak belas. Masa dia bergerak, reaction time. Masa dia react. Dia nak react kepada apa? Dia nampak kucing tu. Masa dia nampak kucing tu dan dia nak react untuk tekan brake. So, itu yang dimaksudkan dengan reaction time. Okay? So, jangan fikir pula yang kita akan assume dia punya movement tu masih lagi menuju ke arah cat in straight line. Okay? Kalau ikut logik lah kan. Kalau kita bawa kereta, contoh this is your car. Awak nampak kucing dekat sini. Okay? Mestilah awak tekan brake, awak akan pergi dah ke mana-mana. Contoh kan? Semata-mata just untuk elakkan kucing tu. Tapi assumption kita untuk soalan ini adalah the travel in straight line. Okay?
travel in straight line. So walaupun dia tekan brake, tapi dia punya movement tu masih lagi in straight line. Kita just nak tahu yang dia hit the cat or not. Itu je lah. Okay. So dia ada constant speed of 80 km per hour, and then dia punya S when they start to react is 50 meter. Okay. Lepas tu maximum deceleration of the car is 10. So deceleration, kita punya A apa? Negatif. Negative 10. So maksudnya dekat sini U dia adalah 80 km per hour. Okay. Initially dia travel with constant speed. Dia travel dengan selamatnya tanpa dia tengok cat with constant speed. Tetapi once dia sees a cat, apa yang jadi adalah mestilah velocity kita akan berkurang, bertambah atau sama? Kurang. Berkurang. So dia akan stop nanti. Final velocity dia akan stop. Okay, so itu yang kita faham. Initial dia adalah 80, final dia adalah 0. Okay, tetapi kita kena tahu juga adakah V0 tu, adakah waktu dia hit the cat ataupun V0 tu sebelum dia hit the cat. Okay, so kita tak tahu berapa jarak yang dia dah travel sampai dia stop. Cuma kita tahu jarak antara car dengan cat ni adalah 50 meter. Okay, so soalan dia adalah calculate the total distance travel by the car from the moment the driver sees the cat until it stop. Okay, so dia nak tahu berapa jarak. Kalau 50 meter jarak yang awak dapat, maksudnya dia hit ataupun tidak cat tu. Kalau dia travel 50 meter. Dia hit. Dia hit. So kalau awak dapat dia punya travel distance less than 50 meter, bermaksud dia tak hit lah. So itu yang kita kena buktikan. Dapatkan dia punya S. Okay. So, satu benda lagi yang awak kena tahu tentang reaction time. Reaction time ni adalah terlalu pantas. In 0.5 second, awak kena react untuk tekan brake. So itu yang dimasukkan dengan reaction time. Tetapi, masa untuk awak react 0.5 second, kereta masih lagi bergerak. Okay. So reaction time tu adalah hint untuk awak kena tahu yang car tu travel with constant velocity. So dia belum lagi start to decelerate. Okay, so acceleration kita dekat sini adalah kosong. Yes. Okay, so saya panjangkan sikit lah gambar kucing ni. Jauh sikit lah. Okay, so this is 50 meter. Okay, 50 meter. Jarak dia 50 meter. So tak tahu velocity kosong dekat mana. Tapi kita punya reaction time is 0.5 second. Okay. So A negative 10, MS negative 2. So reaction time saya guna color lain. So waktu ini adalah constant speed. Bermaksud velocity kita adalah 80 km per hour. Okay, dia relate dengan soalan yang saya explain tadi. Kalau constant speed, formula apa yang kita nak gunakan? S over T. Yes. Apa ni? Yes, ini khas untuk formula constant speed. So, kita kena cari dulu jarak yang pertama. Katakanlah this is S1. V kita 80, nak convert pergi kilometer over, kita nak pergi kepada second pula. Okay, so V times with time kita adalah 0.5. Okay, so kita dapat S yang pertama. Siapa boleh kirakan S yang pertama ni? Dengan lajunya. Siapa boleh tolong kirakan, please? 11.11 sahaja. Meter lah, kan? MS negatif. Ya. Ni S kan? Jarak kan? Okay, bermaksud waktu 0.5 second dia dah travel 11.11 meter.
So dia ada lagi baki berapa lagi untuk diselamatkan kucing tu. Okay, so itu S yang pertama lah. So S yang kedua, waktu dia decelerate. Okay. So acceleration kita adalah -10. Initial velocity adalah U, final velocity adalah 0. Okay, so nak guna formula apa? Anyone? Time tak ada. Kita nak S. Kita ada A, kita ada U, kita ada V. Buat, madam. Apa? Buat. Buat dia ada time. Time ni reaction time waktu dia travel ni sahaja. Dah habis dah reaction time tu. Buas, madam. Buas. Yes, kita kena guna formula buas. Oh, buas. Okay, so V kita 0, U kita adalah 80, convert to meter per second. Plus 2, -10. Okay, terus kira. Ini S2 kita. Siapa boleh kirakan S2? Negative 444.44. Apa? Negatif? Negatif ke? Kenapa negatif? Square. Kan? Mana boleh negatif? Berapa? Siapa dapat kira? Laju sikit. Nampaknya korang, saya dah siap dah kira. Saya tunggu jawapan korang. 473.83. 473, macam salah je tu. Salah kah, madam? Salah. Siapa dapat kira kan? 24.69, madam. Yes. Apa yang kira salah tu? Kenapa? Nervous ke saya suruh? Nervous? Nervous lah Saya, tu. madam, salah kira. Okay, so ini S2, ini S1. So, kita kena totalkan S2 dengan S1. Dapat 35 point... Apa saya kira tadi? Jawapan berapa? Total S. 35. 0.80. Okay. So, ini jarak sebenar. So, almost dengan jawapan yang diberi lah. Almost dengan jawapan yang diberi. Jadi, car tu hanya travel 35.80. Okay, so dia hit the cat tak? Tidak. Okay, so what happens to the cat? The cat will be safe lah. The cat will be safe. And then, mungkin saya rasa, Hashim ke tanya soalan ni tadi? Hashim Ya, madam. Hashim, saya rasa awak mungkin dah ada step ni, kan? Step ni ada, tapi awak tak guna step yang ni, reaction time tu kan? Ya. Yes, So ini betul, okay, ini betul. Apa yang awak buat ni betul, cuma awak kena consider reaction time juga untuk kes ini, baru kita kena totalkan. So dia bukannya travel 24.69 je. Sebelum dia travel 24.69 tu dia ada travel dah sikit. Awak bayangkan awak just nak tekan kereta, awak terfikir 0.5 saat untuk tekan kereta, takkan kereta tu berhenti, mesti kereta tu bergerak, betul tak? Okay, Madam. kereta tu mesti lagi bergerak. Okay, so ini higher order punya soalan lah. Okay, so soalannya agak level tinggi sedikit. Okay, sesuai dengan PST nanti. Awak pun nak masuk PST kan? Okay. Alright. Ada soalan lagi? Ada? Tak ada lah. Saya boleh stay je, saya boleh on je untuk siapa-siapa yang nak tanya soalan. Yang tak ada soalan dah, okay. Saya rasa boleh je korang nak, kalau ada kerja lain, nak study subjek lain ke, saya benarkan. Tak ada, betul? Dah tak ada soalan dah? Mesti ramai tak sempat buat soalan kan? Betul tak? Madam. Kan? Sebab tu korang macam tak ada soalan sangat hari ni. Sebab dia banyak. Tu saya faham je semalam pun ada trial kan. Tak apa, korang boleh je interrupt saya bila-bila kalau nak tanya soalan. Kalau saya free, saya akan reply. Okay, kita ada lagi masa ni. Korang nak tanya lagi soalan? Madam, soalan 2016-2017 2B. Okay, 16, 17, 2B.
16, 17, 2B. Okay. Okay. 2016-17 2B, which question? Ataupun tak faham apa, graf ke? Soalan 2 tuh. Soalan yang 2C. kedua. Okay, so graph given is displacement against time. Okay, so kena tahu ini kita punya axis Mungkin ada yang tak nampak axis ni. Okay. Okay, so which segment of the journey, soalan dia, which segment of the journey does the particle move the slowest? So, slowest refer kepada apa? Quantity apa? Velocity. Velocity yang paling Slow. slow. So, maksudnya lowest value of velocity. Yang mana yang paling sikit value velocity kita? So, siapa yang tanya soalan ni tadi? Macam kenal suara tu tapi tak ingat. Saya Madam Zulaika. Zulaika. Okay, so Zulaika, untuk cari velocity daripada graf displacement T, nak kena cari apa? Nak cari velocity macam mana? Gradient ya Madam. Yes, so kita kena tengok gradient. Kena kira gradient satu per satu bagi setiap segmen. Sebab dia kata which segment. So, adakah segmen AB, adakah segmen BC ataupun segmen CD? Okay, so cuba cari gradient tak, Zulaika? Ada cuba cari gradient? Saya belum jawab Madam. Saya tengok soalannya macam susah jadi saya tanyalah. Senang je ni. Awak pun boleh jawab. Saya tanya awak boleh je jawab. Kan? So, boleh tak cari gradient daripada graf ni, Zulaika? Rasanya boleh cari tak? Rasanya boleh kan Madam? Boleh lah. Takkan tak boleh. Koordinat dah ada. Betul tak? Betul. Senang je. Nampak je susah soalannya. Sebab tu kena try dulu. Baru boleh tanya. Kan? Okay. So, perlu tak saya selesaikan soalan ni? Saya rasa okey. Kan? Selesaikan je lah Madam. Alang-alang sudah tu. Alang-alang sudah Okay, so saya rasa tak ada problem. Selesaikan. Tak maulah saya selesaikan. Awak boleh jawab sendiri saya rasa. So, bila soalan dia kata A to B, awak buktikan. Betul ke A to B? Betul ke velocity AB ni paling rendah dia punya value? Okay, so kalau awak boleh cari gradient, mestilah awak boleh differentiate yang mana velocity yang lebih rendah. Kan? Awak selesaikan Okey Madam. Okay. So, next. Soalan-soalan senang ni kita tak payahlah discuss sangat. Sebab korang kena try. Korang mesti dapat jawab. Okay. Kalau soalan ni mungkinlah saya rasa yang akan tanya. How many times does the particle return to its starting point? Berapa kali dia ulang balik kepada starting point? Okay. Berapa kali awak rasa? 2 kali Madam. 2 kali. Dekat mana yang 2 kali tu? Yang dekat BC tu sama CD tu Madam. Yeah. So dekat sini dia dah pulang balik lah dah. Dia dah return back to point zero. Kemudian dia ke kiri, kemudian dia patah lagi sekali ke zero. Madam, kalau begitu mau tunjuk jalan kerja lagi Madam. Tak payah. Sebab dia tak tanya pun, explain. Dia tak cakap explain, dia tanya je berapa kali. Itu 2 kali lah. Kalau dia tanya kat mana, kena bagi spesifik lah pada time berapa. Kan? Boleh? Boleh Madam. Okay. So, ada soalan lagi? Okay, dah juga ni. Banyak juga korang tanya. Soalan-soalan lain memang kena try. Kena bezakan average speed dengan average velocity. Average acceleration pun ada. Instant velocity ada. Instant acceleration ada. So, kena pandai. So, saya rasa chapter tu dia senang. Rugi kalau kita tak score. Korang ada tak buat kira-kira sikit? Nanti saya cerita pasal kira-kira. Berapa aim kita untuk PSPM? Nanti saya cerita macam mana nak kira-kira benda tu. Okay, ada soalan lagi tak? Ke tak ada dah? Tak ada? Okay.
Jangan takut. Kalau ada soalan tanyalah. Kalau tak ada pun saya okey je, tak ada masalah. Sebab saya tahu ramai yang tak sempat nak jawab. Okey? Kita patut stop tak? Ataupun ada lagi yang nak tanya? Cepat, cepat, cepat. Ramai je ada ni. Tapi senyap je semua orang. Berapa orang kita ada ni? Ada dalam 30 orang. Tak ada dah. Itu sahaja untuk hari ni. Boleh saya stop? Oke, Madam. Okay. Kalau Oke, ada, madam. saya akan on je. Kalau ada, tanya je. Okay. Kalau nak boleh leave the Google Meet. So, esok, siapa yang dah okay dengan chapter 2, hari ni boleh start study chapter 3. So, esok punya timing untuk Google Meet chapter 3, saya akan bagi nanti. Sebab mungkin bukan timing yang sama. Kan? So, bila soalan nak acceleration, kita ada graph. Okay, soalan nak acceleration. Soalan ni dia nak acceleration. Tetapi soalan yang diberi adalah graf S versus T. Jadi macam saya kata tadi, untuk paling senang untuk jawab soalan instant acceleration adalah lukiskan, awak kena sketchkan graf VT daripada ST. So kita fokus kepada time yang diberi, which is 5.5 second. Okay, so 5.5 second berada di mana? Okay, so saya tu baliklah, saya padam balik bagi nampak. So 5.5 second is somewhere between here and here. Okay, jadi segmen yang kita kena fokuskan adalah segmen ini je lah. Betul tak? 5 to 6 kan? Ya, Madam. Okay, so segmen ni, okay, daripada graf yang diberi ni, kita tak dapat acceleration direct. Kita dapat apa dulu? Untuk time 5 to 6 ni. Kita akan dapat apa dulu? Sebelum kita lukis. Velocity. Kita dapat velocity, good. So kita dapat velocity dahulu. Okay, so untuk dapat velocity pada 5 to 6 second ni kita kena guna cara apa? Gradient. Yes, betul. So kita ambil point ini dan point ini. Point yang kita confirm value dia. So point ini adalah 5, negative 3. Nampak ke? Nampak, Madam. Okay, so point ini adalah 6, 60. 0. Okay, cuba kirakan gradient dia. Time between, kita nak 5.5. Velocity Tolak na. Negative 3. negative 3. Negative 3. Betul lah, negative 3. Sebab tapi patutnya bukan positif ke tu? Sebab line dia kan positive gradient tu. 0 minus negative 3 kan? Ya, 0 minus negative 3. So positif lah. Betul tak? Bahagi dengan 5 tolak 6. Mestilah 6 tolak 5 sebab tadi kan 0 minus negative 3 kan? Ya. Betul kan? Okay, so kalau dalam exam memang kena tulis proper tau sebab congak macam ni memang akan buat mistake. Ya. Okay, so kita dapat velocity 3, positive 3. Okay, velocity kita constant sebab 0.5 gradient dia madam. constant. Apa yang 0.5? Oh, dia nak 0.5? Tak, dia punya gradient jadi 0.5. Saya salah Oh, tolak tadi. gradient dia 0 minus negative 3 divided by 6 minus 5. Bukan 6 3 ke tu? minus 5. Betul. Fatin. Apa? Betul lah kan? Betul. So 3. Okay, so kita punya velocity dah betul. Sekarang dia bukan nak velocity tapi dia nak acceleration. Tetapi saya kata tadi kita nak plot. Okay, so senang sekali kita plot. Okay, plot A ms negative 2 versus T. Kita nak 5.5 je. Maksud saya kita nak antara 5 dengan 6 saat je. Yang lain kita tak payah fokus. So 5 to 6 second. Macam mana kita punya line acceleration kita? Ni acceleration kan? Tapi tadi velocity kan?
Oh, okay. Betul. Okay, so kita dah ada velocity. So, between 5 and 6 second, velocity kita constant ataupun tidak? Ya, constant. Okay, 3 ms negative 1 and it is constant velocity. So, constant velocity, acceleration kita? 0. Zero, tak payah lukis pun. Betul tak? Oh, So, maksudnya sepanjang 5 hingga 6 second ni, acceleration kita kosong. Kalau nak lukis, kita kena lukis dekat kosong lah. Kosong lah. Sebab dia memang kosong. tak perlu jalan kerja kan ni? Inilah jalan kerja dia. Oh, ini. Oh. Ini jalan kerja dia. Okay, sebabkan kita dapat kita punya velocity kat situ constant. Okay, velocity kita constant which is 3. So, kita kena highlightkan dekat sini lah constant velocity. Obviously, acceleration kita kosong. Okay, so sepanjang 5 hingga 6 saat ni, dia punya A kosong. Jadi, bila soalan minta, dia nak minta specific time dia adalah 5.5 second, acceleration kita memang kosong sepanjang 5, 5.6 ke 5.7 ke, so sentiasa kosong. Okay, boleh Fatih? Boleh, madam. Okay. Ada lagi soalan? Baru sikit je soalan saya dapat buat. Sebab dia banyak sangat kan soalannya. Ya. Tu yang saya minta awak pilih tu. Siapa yang stay ni? Abel dengan Anissa, Thank you, madam. awak follow lagi? Okay, thank you Fatin. Abel dengan Anissa, awak follow lagi ke? Madam, saya mau tanya yang 2010 sama 2011. Okay, yang mana satu? Soalan E. Yang atas silakan. Kan? A drunken motorist ni kan? A drunken motorist ni kan? So, a drunken motorist who is moving at constant velocity of 90 km per hour passes a stationary police petrol car. The petrol car immediately gives a chase, okay, at constant acceleration. So this refers to the petrol car and catches up with the motorist after a distance of 10 km. Okay, so saya boleh kata soalan ni higher order, sama macam soalan pasal cat tadi. Okay, tapi boleh je nak buat sebab dia tak adalah, kalau kita faham situation dia, kita boleh tahulah. Okay, so sekarang point pertama adalah kita kena tahu yang the motorist, sekarang kita ada police car and motorist. Okay, so motorist tu dia punya velocity is constant which is 90 km per hour. Kemudian dia passes a police petrol car. Okay, so awak boleh imagine drawing dia macam ni. So contoh ini adalah motorist. Okay, kemudian dia nak pass through a stationary petrol car kan. Stationary. Oh, stationary maksudnya petrol car tu initially tak bergerak. Okay, so this is the police car. Okay. So orang ni kat dah motorcycle ni, motorist ni dia travel ke sini. Motor ni initially at rest. Okay, kita buat sebagai UP kosong. So UM constant dengan velocity M 90 km per hour. Convert to meter per second lah. Okay, so initially petrol car tu kosong. Okay, so at the moment motor car ni pass the police car. Okay, so at the moment dia pass je, petrol car ni sedar dia nak start to accelerate. So motorist ni acceleration dia apa? Siapa tahu? Evel. Acceleration of the motorist. 0. Bagus. Rumah awak macam ada construction je, Evel. So acceleration of the motorist. Apa? Rumah awak macam ada construction je. Iya, madam, dekat workshop. Oh, patutlah. Okay, so acceleration of the motorist 0 kan? Okay, tetapi acceleration of the police car, ada acceleration tak?
Ada. Ada, tapi dia tak bagi berapa. Kan? Betul tak? Iya, Dia tak bagi berapa. So, dia just cakap je about Iya. the acceleration je. madam. So, kita kena imagine bila soalan tu tanya, bila soalan tanya time taken by the petrol car to catch up with the motorist. So, ini adalah starting point kita. So, kita ambil satu time, kita start time kita kosong kat sini. Okay, kita start kita punya stopwatch at the moment motorcycle tu dia pass the police car. Kenapa kita start kosong? Sebab police car ni baru start bergerak waktu tu. Dia nampak je motorcycle satu level dengan dia, so dia nak start bergerak ke sini. Okay. So, apa yang jadi adalah dia minta kita cari time taken bila bila police car tu catch up with the motorist. Motorcycle tu tak ada fikir apa-apa, dia terus bergerak. Dia terus bergerak sampailah 10 kilometer. Okay, so after 10 kilometer, diorang berada pada position yang sama. Okay, so ni 10 kilo. So dia jarak dia orang travel samalah 10 kilo, betul tak? Kan? Iya, betul. Kita nak time taken. Time taken untuk dia travel. Okay, so starting pointnya di sini ini starting point. So kita tak consider motorcycle tu bergerak daripada mana. So ini kita punya starting point. Okay, so rasanya formula apa yang kita nak guna? Kita tak ada velocity final, yang kita ada adalah U sahaja bagi kedua-dua. Kan? Okay, so kita ada S, kita ada U dan kita ada T. Awak rasa formula apa kita nak guna? Sutat, madam. Okay, kita try sutat. Formula S equals UT half plus half AT times kan? U plus V. Oh, okay, formula yang ni Abel? I, Ni iya, Kita Miss. tak ada velocity, Abel. Kita tak ada information tentang velocity. Kan? So tak boleh guna. Kita tak ada apa-apa information velocity. Oh. Kan? Betul tak? Okay. So katakanlah saya nak consider yang motorcycle dulu. So semua ni saya nak motorcycle punya. Okay. Satu-satu motorcycle dulu, bukan police car. So motorcycle 10 to the power of 3, kilometer convert to meter, U of the motorcycle pun kena convert pergi meter. T. A kita kosong, so kosong lah. Cuba kira, berapa time taken untuk dia travel sampai sini? Cuba kira. Cuba kira. Berapa? 400. Okay, 400. 400 second itu adalah time taken for the motorist to reach here. To reach 10 kilometer, betul? Kan? Betul tak? Iya. Iya, betul. Soalnya lebih spesifik dia kata time taken for the police car to catch up with the motorist. So police car pun travel distance yang sama. 10 kilometer. Time taken, adakah time taken yang sama dengan motorist? Sama tak time taken dia? Sama, madam. Sama. Betul. Sebab Mungkin. keyword dia tadi sama. Sebab kita start time kosong pada position yang sama. Macam saya kata, awak ambil satu stopwatch. Bila motoris ni berada pada line dengan petrol car, kita start stopwatch. Kita guna satu je stopwatch. So, untuk kedua-dua vehicle ni, kita start je. So, motorcycle ni dengan lajunya pergi 10 km. Petrol car ni terus accelerate pergi 10 km. So petrol car ni berjaya kejar motoris ni pada
level yang sama, okay, pada level yang sama, pada 10 kilometer, pada time taken yang sama. Sebab kita ambil satu stopwatch je. Cuma petrol car tu dia effort sikit sebab dia kena accelerate untuk dia kejar. Tapi time taken dia orang masih lagi sama. Boleh faham tak? Faham, madam. Faham Evel okey? Kenapa tidak boleh guna yang tu velocity bah, madam? Kenapa tidak boleh guna 90 km per hour Untuk? as dia punya final velocity? Oh, untuk dia punya final velocity. Untuk motoris Ya, Maksudnya menggunakan... ya, because sama juga kan constant velocity. Oh, kalau kita guna I formula mean ini for ke? the petrol car to catch up to the motorcycle. Okay. Sekejap Maksud awak guna formula inilah kan? Betul ke? Iya, Okay, iya madam. bermaksud dekat sini awak menggunakan velocity dengan V dengan U tu sama? Saya kira guna untuk petrol car punya. So Okay. U equals to 0 Okay. Untuk yang because petrol car dari at rest kan? okay, betul. So S dia 10, betul? Ya. Maksud awak guna formula ni kan Abel, betul kan? Iya. So maksudnya kita favor kepada petrol car ke? Iya. Okay, so half, U dia 0, V dia berapa? 25 meter ms negative 1. Ini ke? Yes, ya. Tapi kan Tukar Abel, pergi SI unit. tapi Abel ini untuk motoris tau. Nampak tak? Faham tak maksud saya? Ini untuk motoris. Kita tak tahu pun berapa V petrol of the V police car tu. Kita tak tahu. Tapi dalam question dia bilang to petrol car catch up to the motorist. Okay. Jadi maksud dia petrol car same velocity with motorist. No, kita tak boleh assume macam tu. Catch up with the motorist tak bermaksud dia ada velocity yang sama tau. Faham tak? Dia tak bermaksud dia ada velocity yang sama. No. Dia catch up, dia berjaya kita kata overtake the motorist lah. Dia berjaya overtake the motorist, tetapi pada waktu itu kita tak tahu velocity dia sama. Oh. Bila kita assume velocity dia sama, tu misconception lah. Okay? Tetapi Abel, actually awak memang boleh guna tau formula Okay, ni. madam. Actually awak boleh guna tau formula ni, tapi bukan untuk police car, tapi untuk motoris. Untuk motoris. Okay, so 10 kilometer half. U motoris is awak dapat 25 25 bila convert to meter per second Ya, madam. Okay, so 25 untuk U dan motoris tu maintain dia punya velocity kan. So kita guna velocity yang sama. Fine. Cuba kira dapat berapa? Oh, sama. Sama kan? Okay. Ya. So reasoning dia adalah walaupun kita sedang kira time taken of the motorist, okay, so kita kena imagine balik situation tu, the starting time of the motorist dengan petrol car tu sama, okay, so kita start dengan time yang sama dan kita stop pada timing yang sama, pada jarak yang sama, tetapi petrol car tu dia accelerate bagi dia orang sampai pada jarak yang sama, pada time yang sama. So that's why kita boleh consider time taken ni pun time taken of the police car lah. Okay, of the police car. Boleh, Evel? Boleh. Boleh. Okay, so ada soalan lagi tak? Itu saja? Tidak sudah, madam. Okay, so thank you korang untuk stay
Okay, so kita jumpa esok. Kalau ada soalan lagi untuk chapter 3. Okay, madam. Okay, thanks. Okay, madam. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, madam. Alright.